Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada malam ni kita bertemu lagi untuk kita sambung baca Sunan Abi Daud. Dan insya-Allah pada malam ni kita akan baca hadis yang ke-56 kan. Insya-Allah pada malam ni mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Dalam perbincangan kita yang lepas, kita mulakan dengan tajuk Babu As-Siwaki liman qama minal lail. Siwak bagi orang yang bangun malam. Jadi bila bangun malam ni kita bersugilah. Kan? Siwak ni sebutan Arab. Orang Melayu kita sebut sugi. Orang Indonesia pun sebut siwak rupanya. Dan orang Indonesia ni bila sebut sugi dia tak faham. Kawan ana pasal ana baca kitab I'lamul Anam Syarh Bulughil Maram, kepada kawan-kawan kita daripada Nahdlatul Ulama Indonesia kan, dia orang jemput ana lah mengajar ikut online ni. Jadi dia mengajar dia orang ikut online ni baca kitab. Dia orang bila kita sebut bersugi dia kata tak faham. Baru kita tahu rupanya sebutan dia orang bukan sugi rupanya. Sebutan mereka adalah siwak maksudnya mereka ambil dalam bahasa Arab kan. Jadi sugi ni pun anda tak tahulah bahasa mana lah. Kan, anda belajar Pakistan pun, orang Pakistan pun sebut siwak sebenarnya jadi wallahu alam lah, mungkin asal bahasa kita lah kot gitu. Jadi yang kita baca hari tu kita ada sebut sahabat Nabi bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Siapa dia Huzaifah? Kita dah cerita panjang lebar. Asalnya adalah orang Mekah yang telah berhijrah ke Yathrib. Masa tu belum lagi Madinah sebab dia hijrah itu sebelum era Islam lagi. Kemudian apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapat wahyu, Nabi Muhammad berhijrah, dia sudah berada di Madinah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ni ditanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada di kalangan orang Madinah itu Muhajirin, ada satu lagi Ansar, aku ni pula macam mana? Ditanya Nabi kan. Jadi Nabi Muhammad kata kamu kedua-duanya sekali. Dia Muhajirin pun dia, Ansar pun dia lah. Penting kita tahu benda macam ni. Sebab ada satu hadis Nabi sallam, Nabi kata minal iman hubbul ansar. Di antara tanda-tanda keimanan itu adalah sayang kepada orang Ansar. Sebab tu dia orang bincang ni Muhajirin ini Ansar kan. Sebab itulah penting kita tahu benda macam tu kan. Okey, Huzaifah bin Al-Yaman ni kita dah sebut orang yang banyak tahu tentang rahsia-rahsia. Sebab dia banyak menyimpan rahsia-rahsia yang tak boleh diceritakan di ruang awam. Contohnya macam senarai nama orang munafik. Senarai nama orang munafik ni Nabi tak boleh cerita dekat orang, bahaya sebab takut-takut nanti ada Muhammad seorang wayar tercabut dia pergi bunuh tak pasal. Jadi nak elak benda macam tu kan. Maka disebabkan itu Nabi tak cerita dekat orang ramai, tetapi Nabi cerita juga kerana ia adalah ilmu kepada sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman. Itulah kurang lebih tentang dia yang kita dah cerita itu. Dan dia sebut Nabi SAW ni apabila bangun daripada waktu malam, makanya Nabi Muhammad ni dia akan bersugi, gosok gigi. Itu yang kita dah bincang dalam rancangan kita yang lepas. Okey, pada malam ni insya-Allah kita masuk hadis yang ke-56. Ustaz Musa, tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam al-hafiz Abu Dawud Sulaiman bin Ash'ab al-Azdi as-Sijistani. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا بهز بن حكيم عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدع له وضوءه وسواكه فإذا قام من الليل تخلى ثم استكى. Hadis yang kita baca ni hadis yang ke-56. Imam Abu Daud dia ambil hadis ni, dia belajar hadis ni daripada guru yang bernama Musa bin Ismail. Musa bin Ismail ni kita dah cerita dah sebenarnya dalam hadis yang ketiga, hadis yang ke-10 dan hadis yang ke-54 hari itulah. Kita dah sebut yang dia ni adalah orang Basrah
bukan semata-mata Imam Abu Daud sahaja belajar dengan dia, Imam Al-Bukhari pun belajar dengan dia. Kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, kita jumpalah nama ni, Muhammad bin Ismail Musa bin Ismail. Jadi Musa bin Ismail ni pula dia belajar daripada guru yang bernama Hammad. Hammad di sini Hammad bin Salamah. Dia ada seorang lagi, Hammad bin Zaid. Ada seorang lagi itu satu zaman belaka tu, takut-takut tersilap. Dia satu zaman duduk dekat Basrah, semua duduk satu tempat. Dua-dua nama Hammad, cuma beza nama bapa lah. Hammad bin Salamah, dalam hadis ni Hammad bin Salamah, tapi ada satu lagi nama Hammad bin Zaid. Jangan tukarlah kat situ. Jadi Hammad bin Zaid ni pula dia belajar daripada seorang guru tu nama Bahz bin Hakim. Bahzu bin Hakim. Bahz. Hammad bin Salamah. Hammad bin Salamah. Jangan tak, anda kata jangan tertukar, ada seorang lagi nama Hammad bin Zaid. Jadi dua orang nama Hammad ni. Satu Hammad bin Salamah, satu lagi Hammad bin Zaid. Jangan tertukar dua tu. Okey, dia ni belajar daripada Bahz bin Hakim. Bahz bin Hakim ni nama atuk dia Muawiyah. Muawiyah bin Haidah, bukan Muawiyah Abu Sufyan tu. Jangan tukar. Dan Muawiyah bin Haidah tu pun sahabat Nabi sebenarnya. Jadi kita kena faham, sahabat Nabi nama Muawiyah ni bukan seorang. Dia ada seorang lagi Muawiyah juga, tapi Muawiyah bin Haidah. Tu kena teliti balik elok jangan tersilap. Jadi Muawiyah tu atuk dia lah. Atuk dia di kalangan sahabat Nabi. Dan dia ni bahas ni, dia ni kalau kita buka cari dia ni nama dia ni tidak tercatat di dalam Sahih Muslim. Maksudnya Imam Muslim tak ambil riwayat dia. Walau bagaimanapun imam-imam lain ambil, iaitu imam yang 4 lah. Imam Bukhari pun tak ambil. Imam Bukhari pun tak ambil. Maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim tak ambil cerita dia. Kalau ada Pak Ji ni, aku tak nak terima riwayat dia ni. Macam tu lah kan. Tapi kalau 4 lagi imam yang berbaki, Imam Abu Daud, Imam Tirmizi, Imam An-Nasai, Imam Ibn Majah, memang ambil riwayat dia. Jadi di situ tu ada ulama simpulkan, walaupun dia ni tidak diterima oleh 2 lagi imam muktabar tu, tetapi dia tetap juga dikira sebagai siqah, boleh dipercayai juga. Gitu. Lepas tu dia ni pula ambil hadis daripada Zurarah bin Aufa namanya. Zurarah bin Aufa. Okey, dia ni Qadi Basrah. Qadi Qadi ni istilah kita sekarang ni ketua hakim negara. Tu bahasa. Jangan bunyi kecil, Qadi lah. Orang Melayu kita faham Qadi ni juru nikah tu lah. Tok Qadi tu kan. Istilah agama ni bila sebut Qadi maksudnya ketua hakim negara. Jadi di Basrah tu kalau kita nisbahkan Basrah tu sebagai negara, dialah ketua hakimnya. Dia ni maksudnya bukan biasalah orang hebat jugalah. Dan dia ni pun ada nama dia dalam 6 buah kitab hadis. Maksudnya Imam Bukhari, Imam Muslim, semualah imam ambil hadis dia. Dia siqah, tak ada masalah apa pun, dan dia sahih. Kemudian dia ni ambil hadis daripada Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham. Sa'ad bin Hisham ni dia ni ulama hadis. Cuma menarik dalam banyak-banyak cerita dia, dia ni mati dekat India. Dia mati dekat kalau dulu orang sebut Mukran, nama tempat tu lah. Tapi kalau sekarang ni anda sempatlah buat carian maklumat, Mukran ni kat mana? Baluchistan. Baluchistan ni dalam Pakistan lah. Kalau pergi Pakistan tu dia ada 4 negeri besar tu kan. Dia ada yang Punjab, Hyderabad, ada satu Baluchistan. Tempat tempat masa Amerika cari Osama dulu, Osama menyorok kat situ lah. Baluchistan tu kalau cerita pasal Baluchistan ni memang tak belajar hadis. Baluchistan ni besar lah, tempat dia besar. Dan kalau sikit lah anda sebut lah, Baluchistan ni kalau kita tengok sistem pemerintahan dia tak macam banyak negara. Dia masih lagi pakai sistem wilayah, ataupun orang putih kata land owner, tuan tanah. Dia panggil apa kat sini? Kenal pandai Syafiq. Kan? Jadi tuan tanah. Nak tahu ni kena tengok cerita Hindustan lah, baru tahu. Tengok satu filem Verzara, Shah Rukh Khan dengan Preity Zinta. Anda tengok filem tu? Banyak kali lah aku tengok filem tu. Kalau tengok filem tu kita akan tahu sistem land owner, tuan tanah. Sistem tu berlaku dekat Pakistan, antaranya di Baluchistan. Jadi polis semua tak boleh masuk kawasan tu kecuali minta izin daripada tuan tanah. Tu punya kuat tu, sebab tu Osama boleh menyorok kat situ.
kan. Tapi Amerika dia ingat duduk kat Afghanistan, dia pergi bom Afghanistan. Osama menyorok kat sini kan. Tapi lah sekali Osama kena tangkap lah. Tu kita tahu kan. Tak apa, jangan panjang, tak belajar hadis nanti. Jadi Sa'ad bin Hisham ni, dia ni mati dekat kira-kira di Pakistan lah, di Baluchistan. Pada zaman dulu namanya Mukran. Yang sebut ni adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari lah sebut dia mati kat situ, dan mati dalam perang. Dan dia ni tak ada masalah lah, dia siqah. Dan dia ni ambil hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, yang kita dah tahu, yang mana kita dah sebut panjang lebar, yang dia itu boleh dikatakan semasa dia semasa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam ni, mungkin kiraan umur dia dalam 15 ataupun 16 tahun masa hijrah Rasul kan. Sebab ada orang kata masa hijrah Rasul sallam umur dia baru 2 tahun, baru 4 tahun, sorry. Makanya 2 tahun kemudian lepas perang Badar dia kahwin dengan Nabi, jadi umurnya 6 tahun kan. Kita dah detailkan perbahasan panjang lebar dululah. Jadi yang ana lah secara peribadi lebih cenderung untuk mengatakan semasa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu umur Aisyah radhiyallahu anha 15 hingga 16 tahun. Berdasarkan kepada kajian-kajian ulama lah. Bukan ana punya pandangan ana bersetuju dengan kupasan ulama yang mengatakan begitu. Tu kena clear kat tu. Dia kata ustaz ni macam dia pula canggih dah. Bukan ana cerita pandangan ana. Ana lebih sokong pandangan ulama yang mengatakan semasa hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu umur Aisyah adalah 15 hingga 16 tahun. Situ kita dah cerita dari itu. Okey, hadis ni secara dasarnya sahih lah. Sebab kita tengok cerita perawi-perawi semua okey kan. Tak jadi apa masalah pun. Okey, jadi hadis ni Aisyah cerita. Apa yang Syah bagi tahu? Annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kana yudha'u lahu, yang mana ni kalau orang belajar bahasa Arab ni dia panggil fi'il istimrar, sentiasalah disediakan bagi Nabi. Tu ada terjemahan. Ni kalau orang belajar bahasa Arab dia tahulah ini dia panggil fi'il istimrar, kerana fi'il madhi, yudha' tu fi'il mudhari'. Tak apalah ana sebutlah untuk nak tahu terjemahan. Kana yudha'u lahu, sentiasalah disediakan bagi Nabi itu wudu'uhu, air wudu, air untuk berwudu, wasiwakuhu, dan juga kayu sugi. Fa idza qama minal laili, apabila baginda Nabi sallam bangun daripada tidur, takhalla. Takhalla asal maknanya adalah menyendiri, duduk seorang-seorang. Tetapi selalunya dalam penggunaan Arab takhalla maksudnya qada ajat lah. Mana ada orang qada ajat ramai-ramai kan? Ada orang qada ajat ramai-ramai? tak ada kan. Jadi disebabkan qada ajat ni seorang-seorang, Arab ni digunakan kalimah takhalla merujuk kepada qada ajat. Tu kebiasaan Arab. Summastaka, kemudian daripada dia qada ajat, lepas baginda qada ajat, istaka, Nabi Muhammad SAW itu bersugi. Nampak hadis tu kan? Jadi dalam hadis ni dia nak cerita yang pertamanya Nabi SAW ni apabila dia nak tidur telah disediakan untuk dia dua perkara, kayu sugi dan juga air untuk berwuduk. Cuma dia tak sebut siapa yang sediakan itu. Kan? Matan tak sebut. Jadi bila matan tak sebut, di situlah timbul perbahasan ulama. Jadi adalah seorang ulama namanya As-Saharanpuri. Saharanpuri ni ulama India. Dia ada tulis dalam kitab dia, dia kata yang menyediakan itu adalah ahli keluarga Nabi Muhammad daripada isteri yang nama Aisyah. Isteri bernama Aisyah. Sebab apa? Nanti kita akan jumpa hadis macam mana pula penyediaan air untuk Nabi di rumah isteri-isteri yang lain. Macam lain pula situ. Nanti akan detailkan akan detailkan. Jadi maksudnya Nabi Muhammad bila nak tidur, isteri dia dah standby dekat tepi tempat tidur dia tu, tempat tidur Nabi tu kan. Dia standby dua perkara. Yang pertama kayu sugi, satu lagi adalah air untuk nampak jalan cerita tu kan. Canggih ni. Maksudnya Siti Aisyah ni jaga sungguh laki dia ni. Dia jaga sungguh lah laki dia. Dia jaga sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sedia bacaan wudu kita bisa dengar istilah wudu. Wuduk ni perbuatan wuduk. Wuduk ni air yang digunakan untuk berwuduk. Itu beza segi bahasa Arab. Waw tu baca elok-elok, bagi depan ke bagi atas. Kalau baca bagi depan maksudnya perbuatan berwuduk. Kalau waw bagi atas macam air yang digunakan untuk berwuduk. Tu ilmu bahasa Arab lah. Sikit-sikit belajar sikit-sikit kan. Kita bisa dengar istilah tuhur, tahur. Tuhur tu perbuatan bersuci. Tahur tu adalah alat yang digunakan untuk bersuci. Alat pengguna bersuci ni air pun boleh,
Tisu pun boleh, batu pun boleh, kan? Terpulanglah. Tapi itu penggunaan kata lah di dalam bahasa Arab sebenarnya, gitu. Okey, taib. Jadi dalam hadis ni kita nampak Nabi Muhammad disediakan kayu sugi dan juga air untuk berwuduk. Jadi di situ bermaksud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan bersugi apabila mahu berwuduk. Dia nak sampaikan yang tu sebenarnya. Sebab kita dah cerita sebelum ni, yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bangun malam gosok gigi. Betul kan? Tapi ada satu isu yang kita dah bincang sebelum ni. Nabi Muhammad ni dia bersugi tu, lepas tu mesti dia berwuduk. Betul kan? Jadi timbul persoalan, Nabi Muhammad SAW ada tak dia ni dia bersugi ni sebenarnya tujuannya apa? Tu timbul persoalan tu. Apakah tujuan dia bersugi tu sebab dia nak berwuduk, ataupun sebenarnya tujuan dia bersugi tu sebab mulut dia dah berbau, ataupun kerana apa? Tu persoalan dia. Sebab itulah bila Imam Abu Daud dia sebut hadis yang pertama, dia sebut Nabi Muhammad SAW bangun malam bersugi, tapi tak sebut Nabi berwuduk. Hadis yang lepas kan, tengok hadis yang ke-55 tu kan. Tapi masuk hadis yang ke-56 ada disebut Nabi berwuduk lepas pada tu. Nampak kan jalan cerita tu. Jadi Imam Abu Daud ni dia buat mari dulu Nabi Muhammad bangun malam bersugi, dia tak sebut yang Nabi Muhammad berwuduk, takut-takut orang salah faham kalau baca hadis 55 tu. Jadi dia buat marilah hadis yang kedua supaya rupa-rupanya bukan bangun malam saja, dia nak bersugi, lepas tu dia berwuduk, faham? Nampak jalan cerita tu kan. Itulah lebihnya ulama-ulama hadis ni. Dia detailkan sampai tahap itulah, gitu. Jadi dalam hadis ni pula digambarkan Nabi Muhammad SAW bersugi bukan bangun terus bersugi, tak. Tapi Nabi Muhammad qada ajak dulu, baru bersugi, baru berwuduk. Betul tak? Jadi maksud bangun tu bukan bersugi dulu, ataupun masuklah jamban tu duk buang air bersugi sambil-sambil. Itu buruk perangai lah tu. Rupa-rupanya Nabi Muhammad ni bangun, Nabi pergi qada hajat, selesai qada hajat nak berwuduk, baru Nabi sugi. Nampak susunan cerita tu. Jadi di sini kita nampak, nampaknya bersugi ni yang nak disampaikan oleh Imam Abu Daud ni masa wuduk tu. Poinnya masa wuduk tu. Faham jadi masa kita wuduk ni antara yang digalakkan adalah bersugi. Boleh faham? Kita dah cerita, ingat kuliah kita dalam 4-5 kali lepas sebelum ni lah, kena tolak 2 bulan sebab anak masuk hospital kan. Kita dah cerita sebelum ni yang berkenaan dengan ulama khilaf masa kita nak bersugi itu, apakah masa kita berwuduk kita bersugi, ataupun masa berwuduk dan masa nak solat pun kita kena bersugi. Ingat kita cerita gitu, dah sebut kan macam mana penafsiran ulama 1, 2, 3, 4 kita dah bahas panjang lebar. Tapi bila kita pergi kepada perbincangan Imam Abu Daud, dia secara konsisten menggambarkan sugi dengan wuduk, sugi dengan wuduk secara konsisten. Jadi di situ kita boleh faham Imam Abu Daud ni dia nak ajar pada kita sebenarnya bila tiap-tiap kali berwuduk sugi. Tu yang Abu Daud nak sampaikan kepada kita. Faham dia boleh faham cara dia susun tu. Dia memang ulama hadis, dia tak macam ulama fiqh itu kena faham satu benda lah. Ulama fiqh ni cerita detail, dia sebut ginilah, pusing ginilah, semayang ni angkat tangan macam ni macam tu. Kan? Ulama hadis tak macam tu. Ulama hadis ni dia nak sebut satu hukum, pandangan dia senaraikan hadis-hadis je. Dia tak sebut pandangan dia macam mana. Jadi bila kita boleh tahu pandangan dia macam mana, kita tengok hadis tu lah. Dia susun tu maksudnya nak macam tu. Itu style ulama hadis. Kalau kita belajar kitab fiqh, dia sebut detail, kita tak sebut gini kan. Semayang angkat takbir begitu, kita tahu Imam Syafi'i dia nak macam ni sebab dia kata macam ni. Imam Abu Daud kita baca sekali tak faham, dia nak cerita apa semua lah. Tapi bila kita detail, kita nampak yang dia nak gambarkan adalah bila kita berwuduk kita kena bersugi. Tu yang dia nak galakkan kepada kita gitu. Kalau kita tengok hadis yang ke-55 gitu, digambarkan Nabi Muhammad bersugi apabila bangun daripada tidur waktu malam. Tapi bila kita tengok dalam hadis yang ke-56, digambarkan bahawasanya Nabi Muhammad SAW disediakan air oleh ahli keluarga baginda. Lepas tu malam Nabi Muhammad SAW bersugi. Jadi apa kita boleh faham di sini? Bersungguhnya Nabi Muhammad SAW bersugi. Itu je. Bersungguh ni sampai jadi habit boleh kata habit. Sehingga kan isteri ni tahu, isteri dah faham. Kan bini kita dia tahu kita ni kalau pada pukul 12 tengah hari kena makan, contohlah kan, dia masak siap dah, tak payah bagi tahu, dia standby dah. Maksudnya benda tu dah habit pada kita, pukul 12 tengah hari makan, contohlah kan.
Tapi ada orang ni kadang pukul 12 pun dia makan, pukul 1 kadang dia tak makan lagi. Jadi isteri pun confused. Last kali bini tak masak. Bila tak masak, laki balik, mana nasi? Mana tahu, tak cakap. Tapi kalau konsisten, masa tu dah jadi habit. Jadi isteri pun jadi faham. Faham tak? Tiba-tiba Abu Daud dia pergi sebut isteri standby. Dia nak gambarkan apa? Sugi ketika wuduk bagi Nabi pada waktu malam itu habit. Boleh faham tak? Habit. Itulah Nabi SAW. Jadi di sini kita nampaklah, maksudnya bila kita nak tidur tu kena standby lah, bersedialah. Dia bukan sugi je, apa-apa pun kena standby. Tidur-tidur ni antara benda kita kena ingat, takut-takut tak bangun. Tidur mati. Berapa ramai orang mati sambil tidur kan. Jadi sebelum tidur tu standby lah. Makanya kalau boleh yang terbaik sebelum tidur itu berwuduk. Betul kan? Apa lagi? Bacalah apa-apa bacaan tu, yang terbaik tu kan. Pengalaman Nabi SAW baca surah Al-Waqi'ah, amalan Nabi SAW kan. Apa lagi? Berwuduk, baca doa, ucap syahadah siap-siap. Sebelum tidur tu syahadah siap-siap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Takut padam kat situ tak mengucap, mampu. Alhamdulillah lah, tak jauh dengan Allah SWT kan. Begitu. Nampak gambaran hadis tu. Okey, kita masuk ada yang ke-57. Sila Ustaz Muhammad, tafadhal. حدثنا محمد بن كثير حدثنا حمام عن علي بن يزيد زيد عن أم محمد عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرقد بالليل ولا نهار ويستيقظ إلا توسك قبل أن يتوضأ. Okey, hadis yang ke-57 yang Ustaz Musa baca tadi ni. Hadis ni adalah sebagai rentetan daripada hadis yang sebelum ni dalam tajuk bangun malam bersugi. Okey, hadis ni yang Abu Daud ni belajar daripada guru yang bernama Muhammad bin Kathir. Muhammad bin Kathir ni dia adalah guru Imam Abu Daud dan juga guru Imam Al-Bukhari. Bukan Imam Ibnu Kathir tulis kitab tu tu zaman beza tu, jauh tu. Itu beza ratusan tahun tu. Kemudian Imam Ibnu Kathir tu murid kepada Ibnu Taimiyah. Jauh Imam Ibnu Kathir tu murid pada Imam Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dengan Imam Bukhari tu jauh tu, ratusan tahun tu. Jangan ingat. Jadi Muhammad bin Kathir di sini ni orang lain, bukan Imam Ibnu Kathir penulis kitab tafsir tu. Dua orang yang berbeza kena clear tu. Okey, walau bagaimanapun dia adalah guru Imam Bukhari dan juga guru Imam Abu Daud. Yang lain tu ambil riwayat dia, ambil daripada murid dia, tak jumpa direct dengan ni. Berlaku. Sebenarnya kita dah cerita dia ni, hadis yang ke-55 itu. Kita dah cerita Kemudian dia ni pula belajar daripada guru nama Hammam. Hammam ni bin Yahya nama dia. Hammam bin Yahya bin Dinar, orang Basrah, orang Iraq. Muhammad bin Kathir pun orang Basrah. Jadi sama tempat lah ni, tak pelik lah dia orang boleh belajar kan. Sebab pernah bertemu. Dan dia ni sahih, tak ada masalah apa pun. Imam Bukhari, semualah 6 imam belajar ambil hadis daripada dia. Rijal kutubus sittah istilah dia. Okey, kemudian Hammam ni pula dia belajar daripada Ali bin Zaid bin Jad'an. Itu nama penuh dia, Ali bin Zaid bin Jad'an. Ada orang baca Jad'an, ada orang baca Jud'an. Ada dua qiraat lah Arab ni dia adalah cara Arab baca kan. Okey, dia ni pun orang Basrah. Dia adalah orang Basrah. Cuma dia ni ada sikit kritikan. Orang mengatakan dia ni hafalan dia tak kuat. Orang kata hafalan dia kadang ingat, kadang tak ingat. Macam tu. Tu pula problem dia. Kan? Apabila seseorang ulama hadis dia meriwayatkan hadis dalam keadaan buruk hafalan dia, maka di situ tu ada ulama yang terima dan ada ulama kadang-kadang tolak berdasarkan kepada apakah ada penguat ataupun tidak. Tu je lah. Nanti anda detailkan dia punya ulama terima tidak hadis ni. Okey, tak apa. Ali bin Zaid ni pula dia belajar daripada perempuan yang bernama Ummu Muhammad. Ummu Muhammad ni mak tiri dia sebenarnya. Mak tiri pada Ali bin Zaid. Mak tiri bukan mak betul mak tiri. Jadi bapa dia tu nama Zaid bin Jada'an bukan? Ali bin Zaid atas tu kan. Jadi maksudnya Ali tu bapa nama Zaid bin Juda'an. Jadi lepas mak dia tu dia kahwin pula seorang lagi perempuan. Perempuan tu orang panggil Ummu Muhammad. Nama betul dia Aminah binti Abdillah. Nama macam mak Nabi. Macam mak Nabi ke? Bin Aminah binti apa?
Wahab, bukan Abdillah kan. Aminah tu ialah binti Abdillah. Ada orang kata namanya Umayyah, ada orang kata lagu tu juga. Itu pendapat yang lemah. Yang kuat mengatakan nama betul dia adalah Aminah. Cumanya dia ni ulama hadis kata dia ni majhul. Ingat dia sebut majhul. Kenapa majhul? Majhul ni antaranya apabila seorang sahaja yang belajar hadis dengan dia, maka dia dipanggil sebagai majhul. Faham tak? Kalau orang tu murid dia ramai, belajar dengan dia, menandakan dia ni tidak majhul. Apabila seorang guru hadis, orang belajar dengan dia hanya seorang je, kita cari ada tak orang kedua, ketiga, ni bukan guru sebenarnya, sampai seorang dia pergi belajar dengan dia. Faham? Maka ia dipanggil sebagai majhul, tidak dikenali. Jadi bila majhul, hadis itu boleh dianggap sebagai dhaif. Hadis ini dianggap sebagai lemah. Jadi kita nampak tak poin lemah kat sini ada berapa? 2 poin. Nampak 2 poin kat sini lah. Kita dah nampak kan? Yang pertama adalah pada Ali bin Zaid, kerana faktor hafalan dia problem kan. Yang kedua tu adalah Ummu Muhammad, dia ni majhul. Faham kan? Nampak kan? Cuma ada faktor yang ketiga. Hadis ni hanya satu jalur saja. Sanad je lah. Sanad tu hanya satu jalur. Istilah dia panggil tafarrud, dia panggil lah. Ada orang tertentu dikatakan bila dia orang sembahyang malam sampai 1000 rakaat. Betul kan? Ada tak dalam kitab? Ada sebenarnya. Dia lah masalah kita sekarang ni. Kita ditimpa penyakit AADK. AADK asal ada dalam kitab. Ada dalam kitab. Dalam kitab ni betul lah dalam kitab. Macam Ustaz Musa tanya gitulah. Dalam kitab dia kata kan, kalau kira dalam kitab, Israeliat tu berlambak dalam kitab. Sebab itu ulama-ulama Islam ni dia buat kaedah usulul fiqh, usulul hadis, macam-macam usul dia buat. Tujuannya kita nak analisa cerita ni boleh pakai ke tak, macam tu kan. Kita kena faham satu benda Islam ni cerita yang sampai kepada kita ni dua. Yang pertama dia panggil mutawatir. Mutawatir ni maksudnya masa Nabi Muhammad cerita, orang dengar tu lebih 10 orang. Lepas tu dia orang dengar, dia orang sebut balik sebiji macam ungkapan Nabi. Macam Nabi sebut Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Orang pertama sebut macam tu, kedua sebut macam tu, tiga sebut macam tu, semua sama. Lepas tu orang yang ni pun cerita pun lebih 10 orang. Faham tak? Pada yang level yang kedua tu pula lebih 10 orang. Sebutan ni sama. Itu dipanggil mutawatir. Sebab ada satu lagi, Nabi mungkin sebut, orang yang dengar, orang pertama sebut berbeza dengan sebutan Nabi, tapi dia sebut dalam makna yang tak jauh makna daripada sebutan itu. Berlaku kan? Macam nak katalah, hari ni saya datang ke Al-Bayan mengajar. Ayat macam tu lah kan? Kita dengar, kita pergi cerita kat orang lah. Kita cerita apa? Ustaz berkata. Ayat dia, Ustaz berkata, Ustaz mengajar di Al-Bayan. Terbalik ayat tu. Tapi makna lari tak? Mana tak lari. Itu dia panggil ar-riwayatu bil makna, istilah dia. Faham Okey, ada cerita ni Nabi sebut 10 dengar. Lepas tu orang yang istilah panggil tabaqat, yang ranking kedua tu kan, sama sampai ke kita, sikit pun tak berubah. Contohnya Al-Quran. Tiba-tiba dalam Al-Quran dia ada cerita benda yang akal kita tak boleh terima, tapi cerita tu datang daripada Quran, datang daripada mutawatir, kita kena terimalah. Contohnya Isra Mi'raj, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram. Yalah ayat Quran kan. Jadi kita percayalah. Sebab kita percaya, sebab datang daripada sumber yang dipercayai. Faham kan? Di situ dah orang buat perbahasan namanya konsep mukjizat. Betul kan? Tapi ada satu lagi cerita, dia bukan mutawatir tau. Yang cerita tu mungkin seorang, 2 orang cerita. Kan? Ada cerita. Lepas tu seorang ni pergi cerita. Kita tengok jalan cerita tu satu je. Tak ada tak yang kedua, ketiga. Macam Quran tu kan 10, 20 cerita. Betul kan? Ini satu je cerita. Jadi cerita tu boleh tak kita nak ragukan? Boleh kita ragukan. Sebab kadang-kadang orang bercerita ni, dia ada banyak faktor. Macam-macam je orang bercerita ni. Antaranya kadang-kadang kalau dia nak cerita tentang guru dia nak cerita guru dia hebat. Dia tak masuk dengan guru dia. Tak? Jadi dia pun cerita, kau tahu tak? Tok guru tu naik kereta sembahyang tahajud. Naik kereta sembahyang tahajud. Cerita. Kan? Kenapa dia cerita sampai naik kereta pun sembahyang tahajud? Dia nak gambarkan tok guru dia hebat. Ini berlaku kan? Orang tak masuk kan lagu begitu. Kadang-kadang ada orang ni dia bercerita, dia menampilkan watak dia ada kat situ, walhal kadang tak ada pun. Sebab apa? Nak tunjuk dia pun hebat. Ada tak orang macam tu? Berlambak Syekh.
Kita pun ada. Anak buat misal contoh, anak buat misal anak ni sebelum ni anak tolong YB Nurul Izzah tu 6 tahun. Tolong kerja politik lah. Boleh dikatakan 2 hari sekali jumpa, 2 hari sekali jumpa. Itu yang paling dekat lah. Habis lewat pun seminggu sekali memang jumpa dengan dia. Tiba-tiba lepas dah lama tak jumpa ni lah, anak pun dekat 2-3 tahun ni tak jumpa Nurul ni kan. Jadi bila dah lama tak jumpa, ada orang ni main jumpa anak, dia cerita pengalaman dengan Nurul Izzah. Yang anak tak pernah kenal dia, tak pernah jumpa dia, dah tak tahu nama dia. Dia cerita, cara dia cerita tu rapat sangat dengan Nurul ni. Cara dia cerita tu, tu dengar, kita tu faham dia ni nak cerita yang dia tu hebat sebenarnya. Faham tak? Maksudnya di situ ada tak elemen dia tambah? Ada. Faham ada elemen tambah. Jadi penceritaan itu kadang-kadang dia ada unsur tambahan. Tambahan tu macam-macam faktor lah. Sebab tu kalau ulama hadis ni dia buat kajian, dia tengok pencerita itu ada tak bermusuh dengan orang tu ataupun tidak. Dia kira semua. Kan? Kita ni kalau prejudis, yang baik pun jadi buruk, betul tak? Macam Datuk, orang PAS cerita pasal Datuk Bakrin, agak-agak jadi apa? Orang PAS cerita pasal Datuk Bakrin, kira habis Datuk Bakrin ni sebab dalam tinggal. Betul tak? Cara cerita, cara goreng tu kan. Sebab apa? Dia prejudis, dia benci. Faham kan? Jadi benda tu pun berlaku dalam ilmu hadis. Makanya timbul persoalan. Adalah seorang tu namanya Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Tak saya cerita dia lah kat situ lah. Diceritakan bahawasanya dia tu sembahyang sehari semalam 1000 rakaat. Diceritakan siapa orang itu? Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib. Cucu Sayyidina Ali lah ni. Dia orang Arab memang suka nama macam tu anak tok nama sama, penat gitu. Kadang-kadang bapak dengan anak pun nama sama, lagi penat. Penat Syekh. Anak ada kawan seorang nama Muhammad Satar bin Abdus Satar. Muhammad Satar bin Abdus Satar. Kita pun telefon, bapak dia angkat telefon, boleh saya bercakap dengan Satar? Bapak dia kata, saya nama Satar lah. Pakcik nama apa? Abdul Satar. Anak pakcik Muhammad Satar, anak pakcik. Kita tahu rupanya nama bapak anak sama. Penat. Imam Al-Ghazali, tahu nama Imam Ghazali nama apa? Kita Imam Ghazali bedal Imam Ghazali. Nama Imam Ghazali ni Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. 3 kali nama Muhammad. Penat kau. Ni Muhammad atuk ke, Muhammad ayah ke, Muhammad anak ni? Kan? Ada tu guru anak seorang dekat Mesir, Abdul Razak bin Abdul Razak At-Tufahah. Bapak dia anak serupa nama Abdul Razak dulu. Tufahah tu sebab apa? Sebab tok dia dulu jual buah apple. Tufahah ni buah apple. Orang Kelantan panggil buah topoh. Orang Kelantan sebut buah topoh kan. Buah topoh tu tufahah sebenarnya. Jadi orang Kelantan cakap Arab tapi tak betul. Cakap Arab betul tak betul kan? Okey, Ali bin Abi Talib dia ada anak nama Husainin. Husainin ada anak namanya Ali. Ali juga. Ali ni diceritakan bahawasanya dia ni semayangnya kuat. Sehari semalam 1000 rakaat. Ada orang ni dia bersoal, ya ke? Sebab dia buat kiraan siap 1000 rakaat. Semua kira. Sempat ke? Ni saya fikir kalau kita solat 2 rakaat, contohlah kita ambil masa contoh 3 minit lah contoh. Sempat. Sehari itu 1000 rakaat. Oi, orang buat kiraan tak masuk akal. Orang ni tak masuk akal lah. Ada orang pun bantah. Kata sebenarnya ada riwayat ni. Dia kata ada riwayat. Isunya dia kata ada riwayat. Tu ada point tu. Anak cerita point kat situ lah. Tadi Haji Rahim hantar tu agak lewat sebenarnya. Kalau hantar malam mungkin anda sempat merajaah lah. Tapi Alhamdulillah sebelum tolak sempat merajaah jumpa. Jumpa point tu. Tu Alhamdulillah lah. Anak semak punya semak, rupa-rupanya dia kalau kita tengok yang Haji Rahim hantarkan tu, dia kata cerita tu menceritakan itulah Imam Malik. Betul kan? Imam Malik. Jadi bila sebut Imam Malik, Imam Malik cerita takkan Imam Malik nak berbohong? Kita timbul. Sebab kan ulama siqah kan, ulama kepercayaan kan. Cumanya satu benda yang kita kena ingat, macam mana orang boleh claim Imam Malik cakap tetapi perkataan itu tidak ada dalam kitab Imam Malik. Faham? Dia kata Imam Malik cakap ni.
Okey, kita jumpalah dalam kitab-kitab. Tapi perkataan itu ada tak dalam kitab Imam Malik sendiri? Tak ada. Tak ada. Imam Malik ada 2 kitab lah. Kan? Muwatta satu lagi kitab Ad-Dibaj. Nama kitab dia kan. Senarai risalah-risalah Imam Malik kepada orang-orang alim, kepada pembesar-pembesar. Imam Malik ada buat kerja macam tu. Ulama dulu lah, dia tengok memimpin ni tak betul, dia tulis surat, dia hantar. Kan? Lepas tu dia kepilkan jadi satu kitab macam tu kan. Kita cek dua-dua tak ada perkataan itu. Memang tak ada. Yang cerita Ali bin Husain ni semayang malam dan siang 1000 rakaat, tak ada. Tetapi bila kita cek, ada dalam kitab yang lain. Anda cari-cari jumpa Tarikh Dimashq, ditulis oleh seorang ulama namanya Ibnu Asakir. Nama kitab dia. Jadi kita pun semak lah, Ana ni cari sanad. Ana ni antara orang yang sensitif buat sanad. Cek, siapa dia ni? Siapa beranak kat mana? Ana tak boleh. Ana kalau baca hadis, kena tahu ni beranak bila Pak Haji. Oh betul-betul tidak. Dia ada orang macam tu kan. Tok Guru Ana pun macam tu. Oh, sebut nama ni mati bila? Penat kita pergi cari pula maklumat kan. Jadi bila kita cek sanad, yang pertama, kalau kita tengok riwayat Imam Malik, Imam Malik ni berkata laqad balaghani, dia kata telah sampailah cerita kepada aku. Jadi yang Haji Rahim bagi tu, dia dah buang tu perkataan depan. Dia kata Imam Malik berkata Ali bin Husain itu semayang siang malam 1000 rakaat. Jadi dia tak bubuh ayat depan. Imam Malik ada sebut laqad balaghani, telah sampai cerita kepada aku. Maksudnya dia dah buang perkataan situ kan. Amanah tak dengan ilmu? Tak amanah dah situ. Jadi bila kita sebut laqad balaghani, Imam Malik kata telah sampai cerita kepada aku, antara benda yang kita kena tanya pada dia, Imam Malik lahir bila? Ali bin Husain mati bila? Betul? Ini orang panggil cek sanad. Ini apa panggil analisa sanad. Faham tak? Kita cek, anda cek, cari maklumat. Ali bin Husain ni dia mati tahun 95 Hijriah. 95 Hijriah. Imam Malik lahir 93 Hijriah. Ali dia meninggal 95 Hijriah. Imam Malik dia lahir 93 Hijriah. Maksudnya semasa Ali meninggal, Imam Malik umur berapa? 2 tahun. 2 tahun faham ke? Jadi di situ kita nampak ada problem tak dalam penceritaan itu? Ada problem. Faham Jadi timbul persoalan, Imam Malik dengar pada siapa? Tak sampai pada aku. Maksudnya Imam Malik ada orang cerita dekat dia lah. Siapa orang tu cerita? Tak ada. Jadi apa yang kita boleh simpulkan, hadis ini munqati', terputus sanad. Faham tak? Jadi kita tengok sanad atas panjang kan. Tengok-tengok rupa-rupanya dalam banyak-banyak ni adalah 2 orang perawi problem. Kat atas lah, yang pertama nama Hasan bin Muhammad Al-Fakir, yang kedua nama Muhammad bin Abdul Aziz. Jadi kita teliti, rupa-rupa cerita hadis ni direka oleh Muhammad bin Abdul Aziz. Dia orang ni nak bagi cerita orang percaya, dia boboh Imam Malik. Padahal Imam Malik tak pernah cakap pun. Zahabi tu kan? Zahabi. Tak, Zahabi dia nukil kan? Dia nukil kan? Macam kita nukil Sahih Al-Bukhari yang sebut Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah umur 6 tahun. Bukhari. Cak ada sanad lagi. Imam Bukhari kan besar lah. Tu orang fikir kan. Tapi bila kita kerja-kerja, nampak ni macam ada problem. Betul kan? Itu berlaku. Siapa? Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik, sahabat Nabi terkenal. Kan rata-rata orang kata dia masa Nabi Muhammad sampai ke Madinah umur dia 10 tahun. Betul tak? Anas bin Malik, mak nama Ummu Sulaim, yang mana Nabi Muhammad sampai kat Madinah, orang datang bagi hadiah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia tak tahu nak bagi hadiah apa kepada Nabi sallam. Dia kata tak apalah, ambil lah anak aku ni, Nabi buat khidmat. Cerita popular kan. Imam Zahabi kata umur masa tu 10 tahun umur Anas bin Malik. Anas bin Malik umur 10 tahun. Okey. Ni orang panggil orang hadis dia fikir lagu tu lah, ulama hadis lah. Tok Guru anak kat Pakistan suka fikir-fikir macam ni. Itu kita pergi termenung, macam tu lah dia analisa kan. Dia nak pastikan cerita tu betul ke tak. Dia kata kita cek cerita Abdullah bin Omar, kita cek cerita orang lain lah, sahabat-sahabat Nabi yang lain, yang dia orang ni nak pergi perang, pergi jumpa Nabi. Nabi kata kau umur 14 tahun tak boleh pergi perang lagi. Perang Badar lah, nak pergi perang umur 14 tahun. Dia kata lagi budak lagi tak boleh pergi, umur 14 tahun. Anas bin Malik perang Badar pergi. Kalau umur 10 tahun hijrah Rasulullah, perang Badar 2 hijrah, umur dia berapa masa tu? 12 tahun. Lepas tu hadis lain umur 14 tahun Nabi tak bagi.
Jadi betul ke Anas bin Malik masa tu umur 10 tahun? Ambil kau. Faham tak? Itulah cara ulama hadis dia analisa. Boleh faham Maka demikian juga hadis ni yang cerita Ali bin Al-Husain ni semayang siang dan malam 1000 rakaat. Kan? Sebenarnya kalau kita baca cerita-cerita ni direka cipta nak menampilkan keturunan Ali bin Abi Talib ni hebat sangat. Dia nak cerita sebab Ali bin Husain ni di era bila? Ana cerita latar cerita. Alhamdulillah, walaupun Haji Rahim bagi tahu lewat, ana sempat cari-cari maklumat lah. Masa itu adalah era perubahan pemerintahan Umayyah kepada Abbasiyah. Kita tahu kan dalam sejarah Islam ada 3 fasa pemerintahan dinasti. Yang pertama adalah Umawi, yang kedua adalah Abbasiyah, yang ketiga adalah Osmaniyah. Last sekali Osmaniyah lah. Dia tengah-tengah tu lah yang Pak Haji ni. Dia ni antara yang dapat tekanan daripada golongan-golongan Umayyah pada masa tu. Buat tekanan sebab apa? Keturunan Ali bin Abi Talib kan. Dan dia ni dipenjarakan di nama tempat tu Humaimah. Jadi bila dia dalam jara, dia semayang dalam jara tu, maka keluarlah cerita 1000 rakaat. Faham dalam cerita tu? Jadi cerita ni datang daripada pentaassub sebenarnya. Orang ta'assub, dia nak gambarkan keturunan itu hebat lah apalah, maka keluarlah cerita yang tak apa-apa. Faham Segi sanad dah ada problem lah situ. Jadi kalau kita fikir balik, 1000 rakaat banyak bro. 1000 rakaat. Bila sebut 1000 rakaat, kita bandingkan kisah Aisyah radhiyallahu anha, dia kata Nabi Muhammad sembahyang malam 8 rakaat. Anak tanya agak munasabah tak kalau kita duduk sebelah orang, kita perhati orang tu sembahyang 8 rakaat? Munasabah. Tapi kalau 100 rakaat munasabah, orang tu sempat fikir 1, 2, 3, 4. Munasabah. Macam mana boleh tahu sampai 1000 rakaat? Fikir balik. Nampak Sebab tu orang pakai kena analisa. Bukan terima bulat-bulat. Lain pun terawih macam kena laju lupa. 2 rakaat. Laju tu. Sebab kita dengar bis Amin ni dengar bis min. Yang lain semua tak faham. Kan? Cuba kita fikir kan. Kita kalau duduk, contohlah kita duduk kat surau, dia seorang mari semayang, kita nak perhati je ustaz tu semayang 2 rakaat, 4 rakaat. Masuk rakaat yang ke berapa, kita tak fikir, mampus kan dia. Tak ada kerja pun nak follow dia kan. Tapi dalam penceritaan ini, dia bukan orang tu cerita aku semayang 1000 rakaat, bukan. Dia kata dia tu semayang 1000 rakaat. Maksudnya kau perhati kan. Macam mana kau boleh perhati sampai 1000 rakaat? Nasabah? Tak pernah sabar. Betul kan? Cuba fikir balik. Tak pernah sabar. Itu tak termasuk kalau kita buat kiraan balik. Kiraan lagi tak boleh sabar. Tak jumpa pun. Biar betul. 2. Yang ketiga, macam mana seorang salaf, orang yang dikatakan kuat agama dia, bercanggah cara ibadat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sembahyang malam 8 rakaat, witir sama ada 3 atau 5 rakaat. Itu ada, nanti kita akan jumpa hadis-hadis tu lah. Kan? Jadi, bila sebut 8 rakaat, yang tu memang kualiti tau ibadat. Sebab tu anda tulis Facebook lah. Kalau lah 1000 rakaat satu hari, satu malam contoh, Fatihah tu dibaca macam betapa lajunya Fatihah tu dibaca. Betul tak? Makninah tak ada. Makninah tak ada. Okey, ada orang buat argument. Dia kata, tak, ni wali Allah, maka ada karamah. Itu kita cakap, bukan Nas cakap. Kita buat takwil. Kita pergi takwil, itu karamah. Nak takwil ni, mesti ada dasar tau. Kita nak takwil satu benda, apa sumber yang kau boleh takwil lagu tu? Takwil ni bukan ikut apa telitah otak kita. Masalah orang kita dia takwil. Ni takwilan. Takwil siapa? Nak takwil mesti ada dalil. Apa dalil yang boleh takwil lagu tu? Tak ada. Makanya kesimpulannya merepek. Tu je. Faham tu ceritalah. Panjang pula, tak baca hadis pula nanti. Okey, sini balik. Tak nak ceritanya, inilah cara fikir ulama hadis. Faham Kita kena faham agama ni, dia kena fakta. Kalau ragu sikit-sikit, itu tak boleh dah fikir, kena buang dah, tak boleh buat hukum dah. Tak payah cerita agama dalam mahkamah. Ana semalam mahkamah Putrajaya, orang sebelum Ana tu kiradah. Ana ni dia lelaki Ana lah, atas sultan tu kan. Orang sebelum Ana tu kiradah. Jadi kita datang awal, dengar habis yang peguam nak berhujah. Itu menarik juga.
Dia kata apa? Mamat itu dikatakan bawa dadah, dan dadah itu polis jumpa di bawah meja. Dadah itu dijumpa di dalam beg. Yang dalam beg itu ada satu kertas, satu surat rasmi tertulis nama pesalah tu. Lepas tu dalam beg tu ada dadah dan diletak di bawah meja. Dakwaan polis lah. Jadi yang Alik ni berhujah, oh, maksud dia memang dadah dia. Kan? Yang Alik ni berhujah, dia kata dalam bilik tu ada 2 tingkat. Dalam bilik tu ada 2 tingkat. Semasa polis datang tangkap, di dalam bilik itu ada orang yang lain dan pesalah itu berada di tingkat yang atas. Hakim fikir Hakim 3 orang. Dia kata okey, berehat sekejap, masuk dalam, keluar, dia tidak bersalah. Kes ragu sikit je. Dalam kes mahkamah sikit diragukan, terus dah lain hukum kan? Agama. Betul tak? Kita khayal-khayal ustaz dia ada agama. Gila apa? Tak ada kata mengarut, merepek. Agama ni kalau dalam kes hakim pun kita dah pentingkan fakta. Agama lebih-lebih lagi tau. Agama lebih-lebih lagi pentingkan kepada fakta. Sebab itu bila kita belajar hadis, kita apalah ustaz duk cerita mamat ni begini. Kita duk cerita ustaz duk cerita nama orang ni fulan ni hafalan kuat, kita semua merepek. Ulama dulu dia kaji lebih teruk pada nak cerita tau. Kalau nak pala mengaji kat Pakistan tu lagi pening. Apa tu guru dia cerita kan? Ni nak ceritanya. Sebab tu kita ni kena faham, agama ni serius. Agama ni bukan benda gurau. Jadi bila sebut benda serius, dia kena ada fakta yang boleh dipercayai. Faham Bukan tirai tak? Bukan tirai, tanya Nabi kan. Itu lagi dahsyat tu. Anak tu Ijtihad dah itu. Tak ada konsep ijtihad lah. Dah lah, masalahnya boleh ustaz tu Nabi nak jumpa ustaz tu, yang sahabat Nabi duk perang, tak ada pula Nabi nak pergi jumpa Ali dengan Muawiyah berperang, tak ada selak tanya macam mana Nabi. Tak ada pula kan. Aduh, anda pun tak faham lah kenapa lah ramai pengelipur lara kat Malaysia sekarang ni. Macam di Bergina Kedah dipanggil Ustaz Zainal, nanti Kelantan inilah berkati buat sekarang ni betul-betul mengai mau nanti Kelantan buat tak tahu kan. Tu satu problem besar tu satu problem besar. Yalah, sebab tu selalu cakap dekat sini pun, kat mana-mana dalam tulisan selalu saya cakap, kita beragama dengan faham. Beragama biar dengan faham. Jangan beragama sebab mufti cakap. Kan? Jangan beragama sebab ustaz cakap. Sebab ustaz ni dia orang macam kita. Anak pun selalu cakap, kalau belajar orang suka dengar kuliah anak, jangan je dengar kuliah anak, dengar juga kuliah ustaz lain. Anak tak suka dengar kuliah anak je, dengar ustaz lain, Ustaz Musa ada kan. Kalau Ustaz Izzat boleh mengajar, suruh dia mengajar. Kan. Siapa lagi, yang penting kita kena dengar banyak. Sebab Quran aja, orang mukmin ni yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanah. Itu Quran aja. Orang mukmin itu yastami'unal qaul, dia dengar, fayattabi'una ahsanah, maka dia ikut mana yang lebih baik. Itu Quran aja. Kita ni awal-awal tak nak dengar lah. Pada Quran kata yastami'un, kena dengar. Fayattabi'una ahsanah, ikut yang paling baik. Jadi anak cerita dengar, Ustaz Musa cerita dengar, Ustaz Zizan cerita dengar, Ustaz Sahir cerita dengar, Ustaz Izzat cerita dengar semua. Lepas tu kita nilai, oh betul lah, masuk akal lah, logik lah, kenalah Quran hadis dia. Faham tak? Inilah asas supaya kita beragama dengan betul. Bimbang jumpa Allah nanti miskin. Miskin, bukan miskin harta, miskin amalan. Mereka kata tak terima, apa? Tak sah. Lepas tu saya belajar dengan ustaz tu, sudah tak ke mampus kita. Kan? Faham Anda beringat insya-Allah. Lepas tu anak pesan, jangan mengaji dengan anak je, mengaji juga dengan orang lain. Lepas tu jangan ingat anak je cakap betul, cuba banding pula dengan pandangan-pandangan orang yang lain. Kan? Selalu pesan lagu tu lah. Kalau orang ustaz, saya suka ustaz lain tak suka, dia kata no, dia mengaji. Anak ni, kalau orang kata ustaz tu Wahabi, pergi ngaji dengan dia. Ustaz tu Asy'ariyah, pergi mengaji dengan dia. Ustaz Syiah, dengan Syiah pun pergi mengaji. Tak ada masalah pun. Anak sendiri mengaji dengan orang Syiah. Cuma yang kita analisa balik, tak boleh pakai ni. Tu je lah. Kan? Azan. Okey, kita tengok balik hadis. Tadi kita dah sebut segi sanad ada problem pada 2 perkara lah. Yang pertama adalah Ali bin Zaid, dia adalah buruk hafalan. Yang kedua adalah Ummu Muhammad, dia ni adalah majhul. Jadi secara dasarnya kita faham sanad hadis ini dhaif. Betul kan? Okey, kita tengok matan hadis. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana la yarqudu min lailin wala naharin.
fayastayqidhu illa tawassaqa qabla an yatawadda'a. Sesungguhnya Nabi SAW itu kana la yarqudu min lailin wala naharin. Dan Nabi Muhammad SAW itu tidak baring daripada waktu malam dan juga pada waktu siang. Baring di sini tidurlah. Kan? Nanti tidak tidur. Fayastayqizu, lalu baginda Nabi SAW bangun daripada tidur. Illa, kecuali tawassaka, baginda bersugi. Qabla an yatawadda'a, sebelum baginda Nabi berwudu. Maksudnya di sini kita nampak Nabi ini tidur siang ke, tidur malam ke, kalau dia bangun sebelum dia berwuduk, dia akan bersugi dulu. Betul kan? Tu kita nampak hadis ni lah. Kita sebut tadi sanad hadis ni dhaif dengan dua faktor tadi kan. Kita dah sebut Ali bin Zaid dengan Ummu Muhammad. Tetapi bila kita semak, rupa-rupanya ada sahabat Nabi lain yang cerita. Sebab sahabat ni siapa cerita? Aisyah cerita kan. Rupa-rupa ada orang lain yang bercerita juga hadis ni. Namanya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Itu ada disebut di dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Anda sempatlah semak-semak, jumpa hadis yang ke-5979. Hadis tu Dalam hadis tu Abdullah bin Umar kata Nabi Muhammad SAW ni tidak tidur kecuali pasti ada kayu sugi bersebelah dengan dia. Dan apabila baginda bangun daripada tidur, baginda mulakan dengan bersugi. Jadi kita kata hadis tadi dhaif. Siapa cerita? Aisyah. Ada pula yang kedua, sahabat Nabi lain cerita. Yang ni dipanggil syawahid, penguat. Okey, bila penguat, hadis ni dah naik tahap daripada dhaif kepada hasan li ghairi. Faham? Ni dah hasan li ghairi boleh berhujah lah. Dia dah tadi dhaif kan? Bila ada penguat, dia dah jadi naik tahap daripada dhaif, tak boleh buat hujah, dah boleh buat hujah. Dia panggil hasan li ghairi. Ingat hasan li ghairi bukan Hasan Ali salah faham pula, Hasan Ali pula. Alright. Cuma di situ adalah sikit perdebatan dalam kalangan ulama lah. Cuma tak penting. Perkataan la naharan dikatakan tidak ada pada waktu siang. Sebab bila kita lihat dalam banyak riwayat cerita Nabi Muhammad SAW yang sebut tidur bangun bersugi ni tidur waktu malam. Ada orang kupas lagu tu lah. Tapi itu ada yang setuju, ada yang tak setuju. Tak apa, itu tak penting. Okey, dalam hadis ni kalau kita tengok dalam riwayat yang lain, Imam Ahmad tadi ada cerita Nabi Muhammad SAW apabila bangun daripada tidur, Nabi bersugi, Nabi berwuduk. Hadis tu kan cerita sekat tu je. Lepas wuduk Nabi buat apa orang tanya pula soalan tu. Kan hadis tu sebut Nabi Muhammad SAW bangun tidur, lepas tu bersugi, lepas tu berwuduk, lepas tu tidur balik. Itu satu soalan. Bila kita semak dalam hadis-hadis yang lain, diceritakan summa salla samanina raka'atin. Nabi bangun semayang 8 rakaat. Nabi semayang dengan 8 rakaat. Maksudnya Nabi semayang tahajud 8 rakaat. Dan dalam hadis tu kata yajlisu fi kulli rak'ataini fa yusallimu. Nabi Muhammad SAW 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam. Maksudnya 4 rakaat dengan 4 kali salam lah. Faham 4 pula 8 rakaat dengan 4 kali salam. Terbalik ayat aku kan. 2 rakaat bagi salam, 2 rakaat bagi salam, 4 kali lah semayang kan. Itu dilakukan oleh Nabi SAW. Dalam hadis sebut summa yutir. Lepas daripada 4 rakaat Nabi akan solat witir. Witir ni adalah solat penutup bagi semayang malam. Nabi ni kalau semayang tahajud apa, dia semayang, dia nak tidur dia tidur, lepas tu dia rasa nak tahajud dia bangun pula tahajud. Lepas tu Nabi Muhammad SAW last sekali dia akan tutup dengan witir. Cuma menarik riwayat nak bawa kat sini, dia kata summa yutir bi 5 raka'atin, 5 rakaat. Witir dengan 5 rakaat. Selalu kita 3 habis rajin tu kan. Nabi buat 5 rakaat. 5 rakaat la yajlisu illa fil khamisah. Nabi Muhammad tidak duduk kecuali pada rakaat yang paling akhir sekali, kelima. Maksudnya dia bukan 2 salam, 2 rakaat salam, bukan, straight 5 rakaat kan. Akhir kelima wala yusallimu illa fil khamisah, dan Nabi tidak memberi salam kecuali pada rakaat yang kelima. 5 rakaat dengan 1 salam. Inilah hadis menjadi dalil kalau kita nak buat witir 3 rakaat 1 salam, nak buat 5 rakaat 1 salam, nak buat rakaat dengan 7 rakaat, nak buat solat witir 7 rakaat 1 salam, boleh. Inilah dalil dia. Tapi kena ingat tidak ada tasyahud awal, bukan sembahyang maghrib ni.
Dia boleh tu syak awal pula tahiyatul mubarakat salawat tu. Thayyibah si angkat jari lagi. Oi, kacau Pak Haji. Kan? Itu solat maghrib. Adalah tasyahud awal. Ini solat witir. Solat witir tidak ada tasyahud awal. Sebab tu bangun, habis bangun, sujud bangun. Last sekali tu nak bagi salam, baru duduk tasyahud akhir. Faham ni hadis dalil ni. Faham? Menarik kan? Ada satu maklumat baru kita dapat. Dalil bahawasanya Nabi Muhammad SAW pernah solat witir dengan 5 rakaat 1 salam. Bedal. Nampak alamak kenapalah ustaz cerita lepas Ramadan. Kenapa tak cerita masa Ramadan hari tu? Kita boleh buat 3 rakaat 1 salam kan? Tak, kita buat tu sebab kita malas, tu masalah dia. Kan? Tapi hukum tak ada masalah. Kalau kita boleh buat, itu yang terbaik lah. Okey, dalam hadis yang ke-56 yang lepas menceritakan keluarga Nabi SAW sediakan air wuduk dan kayu sugi untuk Nabi SAW. Betul kan? Hadis 56. Hadis 57 ni Nabi digambarkan Nabi Muhammad bersugi itu sama ada bangun daripada tidur malam ataupun tidur siang. Betul? Jadi apa-apa tidur pun bangun nak wuduk bersugi. Tu amalan Nabi SAW. Cuma di sini ana bawa sini perbahasan, ana semak agak menarik juga. Ada beberapa ulama-ulama fiqh bahas benda macam ni. Ada seorang ulama namanya As-Sahrampuri. Dia kata menjadi sunnah kita bangun daripada tidur bersugi. Sunnah kita bersugi ni apabila kita bangun daripada tidur. Tak kira tidur lama, tidur panjang, tidur sekejap, tidur lena tak lena, kalau dan terlelap bangun sunat sugi. Kata seorang ulama namanya As-Sahrampuri. Nama dia. Okey, Imam Al-Ghazali. Jangan sebut nama dia kan. Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali ni dia kata sebenarnya yang cerita Nabi Muhammad SAW bersugi ni bangun tidur, puncanya adalah sebab mulut berubah bau. Mulut berubah bau. Jadi di sini bukan bangun tidur je. Apa-apa pun keadaan kalau mulut dah berubah bau, sugi. Faham? Itu kata Imam Ghazali. Maksudnya Imam Ghazali ni lebih pada maqasid. Apa maqasid gosok gigi? Dia kata sebab mulut berbau. Nak elakkan daripada mulut hilang mulut bau tu, kita sugi. Faham Ini kata Imam Al-Ghazali. Gitu. Ada pula seorang ulama namanya Abu Zur'ah Al-Misri. Ni ulama fiqh belaka ni. Dia kata yang sunnahnya yang dicerita dalam hadis bukan bangun tidur tu sunat bersugi, bukan. Tetapi yang dikatakan sunnah itu bila nak berwuduk bersugi. Wajib faham kat tu pula. Faham Ada 3 lah pandangan ulama. Nak point dia bersugi tu lah, lagi baik tu je. 20 ulama 1, ulama 2. Kadang kita duk cerita kan, sembahyang tarawih ni mana lebih 20 rakaat ke 8 rakaat? Duk bahas-bahas sembahyang tarawih pun tak. Duk cerita sedap lah pendalilan dalil Quran, hadis dengan sanad lah apalah. Duk sembang-sembang pasal kelebihan sembahyang tarawih. Sembahyang tarawih pun tak sembahyang. Kacau punya ustaz. Kan? Nan ceritanya adalah ulama kata tujuan bersugi itu adalah untuk mulut bau. Hilangkan bau mulut bau kan, Imam Al-Ghazali. Ada pula satu lagi kata memang sunnah bangun tidur gosok gigi. Ada dah kedua. Ada pula yang ketiga kata tak, sebenarnya dalam cerita hadis ni masa nak wuduk tu kena bersugi. Itu yang nak cerita dalam hadis tu. Ada pula ulama 3 kata macam tu. Kita pun mana satu nak pakai ni ustaz, pakai semua. Kan? Jadi kita tidur terbangun bersugi. Nanti kita duduk bersembang dengan kawan makan budu belacan, bersugi. Kan? Nanti nak berwuduk, bersugi. Selesai masalah. Faham hukum ni gitu. Tak. Yang kedua, dalam hadis ni, dan sebenarnya kita dah cerita sebelum ni juga, antara benda yang digalakkan kepada kita nak beribadat sebelum tu bersugi. Tak kira apa ibadat pun. Nanti kita akan jumpa perbahasan nak baca Quran bersugi. Jadi bila nak berwuduk bersugi. Jadi apabila kita nak melakukan apa-apa ibadat, sebelum itu sunat bersugi. Nabi Muhammad SAW bersugi ketika nak wuduk, sebab wuduk itu adalah ibadat. Faham? Kita dah sebut ada perbahasan ulama, Ramadan boleh tak kita nak gosok gigi masa kita berpuasa? Boleh. Antara argument, antara hujah yang mengatakan orang berpuasa boleh bersugi sebab puasa itu ibadat. Faham? Puasa itu ibadat, maka bersugilah. Sebab Nabi Muhammad secara konsisten beribadat sugi. Ibadat dengan bersugi. Faham tu ada kupasan ulama. Bukan dengan hal itulah gitu. Okey, tab. Cuma adalah seorang ulama
hadis namanya Ibnu Salah. Dia kata Nabi bersugi semasa berwuduk itu adalah bukan sebelum tetapi semasa komo-komo. Dia pusing kat tu pula. Tak apalah. Yang nak cerita point kat sini bersugi gitu. Okey, boleh hadis 58. Boleh. Sekejap insya-Allah. Sila Ustaz. حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم أخبرنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده عبد الله بن عباس قال جئت ليلة عند النبي صلى الله عليه وسلم فلما استيقظ من منامه أتى طهوره فأخذ سواكه فاستاك ثم تلا هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب حتى قارب أن يختم سورة ختمها ثم توضأ فأتى مصلاه فصلى ركعتين ثم رجع إلى فراشه فنام ما شاء الله ثم استيقظ ففعل مثل ذلك ثم رجع إلى فراشه فنام ثم استيقظ ففعل مثل ذلك كل ذلك يستاك ويصلي ركعتين ثم أوتر قال أبو داود رواه ابن الفضيل عن حسين قال فسوك وتوضأ وهو يقول إن في خلق السماوات والأرض حتى ختم السورة. Okey, tab. Hadis ni kira bab hadis yang terakhir dalam bab ni Nanti kita akan masuk bab yang baru pula lah akan datang kita cuba kupas selesailah hadis ni insya-Allah. Hadis ni Imam Abu Daud dia belajar daripada guru yang bernama Muhammad bin Isa. Muhammad bin Isa ni dia ni adalah murid kepada Imam Malik. Murid kepada Imam Malik Cuma bila kita semak Imam Bukhari tidak belajar daripada dia. Imam Bukhari tidak belajar daripada dia, tapi Imam Bukhari hanya ambil komentar-komentar dia sahaja. Dia kalau dia buat komentar, boleh ambil. Tapi nak ambil hadis daripada dia tak? Tapi secara dasar ni tak ada masalah. Dia ni sahih, tak ada apa pun. Okey, lepas tu dia belajar daripada guru yang bernama Hushaim. Hushaim bin Bashir, nama penuh dia. Hushaim bin Bashir. Okey, dia ni orang mati kat Baghdad. Dan dia ni atba'ut tabi'in. Asal bukan orang Arab. Dia ni orang Bukhara. Ni orang Bukhara Uzbekistan. Tempat kampung Imam Bukhari tu lah. Bukhara sekampung Imam Bukhari lah ni. Dan dia ni kemudian berhijrah ke Iraq dan dia mati kat Baghdad. Tu perjalanan hidup dilahirkan di Bukhara, lepas tu berjalan belajar sampai dekat Iraq dan mati dekat kota Baghdad. Dan ni pun sahih. Kemudian Hushaim ni pula dia belajar daripada guru yang bernama Husain bin Abdul Rahman. Tu penuh dia. Husain bin Abdul Rahman, orang Kufah. Jadi kita dah sebut Hushaim tu dia sampai dekat Iraq kan. Dan Kufah tu kat Iraq kan. Jadi di situ memungkinkan berlaku pertemuan. Dan kemudian Husain ni pula dia belajar daripada Habib bin Abi Thabit. Habib bin Abi Thabit ni tabi'in. Asal orang dia ni asal daripada sekarang panggil Jordan, Humaimah. Jordan lah sekarang ni. Dulu satu tempat, ada satu kampung dekat Jordan tu namanya Humaimah. Nama tempat dia situlah asal dia. Asal dia kat situ lepas tu dia pergi hijrah dekat Kufah dan dia mati dekat Kufah. Dan dia ni bukan biasa juga, sehingga sempat menjadi mufti dekat Kufah. Alim lah, memang alim lah. Habib bin Abi Thabit nama dia. Okey, kemudian Habib ni pula dia belajar daripada Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Kita kenal kat mana ni? Abdullah bin Abbas, betul? Jadi Muhammad bin Ali ni siapa dia pula? Cucu sahabat Nabi terkenal Abdullah bin Abbas. Muhammad bin Ali. Jadi Muhammad bin Ali ni anda sebut dah tadi tentang era perubahan di antara dua kerajaan Umawi kepada Abbasiyah kan. Okey, kita sebut Abbasiyah tu kan, pemula raja dia siapa dia? Pemula raja tu anak dia ni lah, Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ni anak dia nama Abul Abbas Abdullah As-Saffah. Itulah raja yang pertama dalam dinasti Abbasiyah. Abbas sahabat Nabi tu lah, pak saudara Nabi tu lah, Abbas bin Abdul Talib tu lah.
Ialah ini polemik kerajaan, polemik politik. Bila kerajaan Umawi itu dia dah start menindas orang, dia start tindas orang kan. Dia kerajaan ni, Imam Ibn Khaldun kata selalunya 40 tahun dia akan berubah. Selalunya. Itu Imam Ibn Khaldun lah. Dia panggil dalam istilah Ibn Khaldun at-tadawul, dia panggil. Maksudnya kerajaan tu naik, lepas tu kerajaan tu mendatar, lepas tu kerajaan tu menurun, lepas tu jatuh. 4 fasa Dia fasa menaik, lepas tu dia stabil, lepas tu dia menurun, lepas tu jatuh kerajaan. Dan Imam Ibn Khaldun kata dalam mukadimah, selalunya berlaku 40 tahun. 40 tahun dia naik. Masa dia naik tu dia banyaklah, dia berjimat, dia tak akan tindas orang, dia jaga harta rakyat. Bila stabil, dia start dah mewah kan. Start dah mewah, raja-raja pun dah belagak-lagak sikit. Pandang orang pun macam tu kan. Lepas tu bila dia menurun tu, dia kata di situ dah ramai pengampu-pengampu. Dah datanglah orang mendapat jawatan-jawatan daripada raja, bukan kerana berkhidmat, bukan, tapi sebab apa? Mengampu. Ibn Khaldun cerita ni, bukan nak cerita ni. Baca kitab Mukadimah Ibn Khaldun kan. Dia kata itulah fasa jatuh kerajaan. Jadi demikianlah berlaku kepada Umawi. Permulaan tu era Muawiyah tu kan, tu permulaan. Yazid bla 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 nama tu kan. Masa tu yalah adalah perang tu. Cumanya dekat kemuncak dia tu, dia start menindas keluarga Ali bin Abi Talib. Dia start menindas. Tadi anda sebut kan macam mana Ali bin Hussein tu ditangkap, diletak di satu tempat kampung Humaimah, dah tak boleh keluar duduk kat sini. Tu khalifah masa tu. Dia zalim pada tahap tu. Jadi bila keluarga Ali bin Abi Talib ni pula, dia dengan Al-Abbas berkawan lain. Abdul Muttalib dengan Al-Abbas tak adik-beradik. Betul kan? Jadi Ali bin Abi Talib yang ni Abdullah bin Abbas sepupu kat situ dah. Jadi keturunan kata tu, kau pergi kacau sepupu aku ni, kenapa? Keturunan sepupu aku. Di situlah bangun melawan. Antara yang melawan ni Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas ni, anak dia. Bukan dia, anak dia. Nama anak dia Abul Abbas Abdullah As-Saffah nama dia. Dia bangun lawan. Lawan menang, jadi khalifah. Ambil kau. Puas. Ni cerita dia. Maksudnya dia ni walaupun kita tengok dia riwayatkan hadis, rupanya ada latar politik juga. Tapi dia ni sendiri warak, dia ni memang zuhud. Dikatakan dia ni sebab yang merintah tu anak dia. Masa anak dia merintah, dia tak mati lagi, dia masih hidup lagi. Ni dia ni dia ni pesan pada anak dia, dia kata pokok-pokok kau jangan tebang kan. Carilah pokok 50 pokok yang elok-elok, jangan tebang. Dia pergi kat satu pokok, dia semayang sunat kat situ. Satu pokok semayang sunat kat situ kan. Dia nak berkat solat itu biar melekat pada pokok. Dia boleh fikir sampai tahap tu. Ni nama ni Pak Haji ni Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas. Cerita dia. Dan dia ni secara dasar okey lah, dia ni sahih kan, boleh terima riwayat dia. Dan dia ni juga dipanggil sebagai Sajjad. Bukan sajad tu. Bukan. Sajjad ni daripada kalimah sajadah. Sajadah ni mana sujud. Kita ni sujud sejadah. Sejadah ni alat sujud ni, itu sejadah. Sebutan betulnya sajdah, bukan sejadah. Orang Melayu sujud sejadah. Apa benda orang Melayu kan? Dan sebenarnya bukan sujud sajadah, sujud tilawah. Betul kan? Jadi sajadah tu sujud. Orang yang terlalu kuat sujud dia panggil sajad. Faham? Sajad. Macam kita sebut kadzaba, bohong. Kadzib, pembohong. Kuat bohong, kadzab. Faham? Kadzab tu ini memang kaki bohong. Bahasa kita panggil kaki goreng. Kan? Istilah dia kadzaba, bohong. Kadzib, pembohong. Kadzab, kaki bohong. Sajadah, sujud. Sajid, orang yang sujud. Sajad, orang kuat sujud. Orang Malaysia sajad, dia terbayang orang lain. Kan? Baru dia bercinta dengan orang Arab, lepas tu dah clash. Kita tengok berita lah. Jadi dia ni antara orang yang dikelas sebagai sajad, sebab dia ni orang kuat semayang. Dan sebenarnya kalau kita nak cerita tentang dakwaan 1000 sehari, semayang 1000 rakaat sehari, dia ni lah antara juga. Dia ni antara yang dakwa kan. Tapi dalam notanan dah tak bubuh yang tu, sebab dah tahu cerita tu tak boleh pakai. Dah tak bubuh. Kalau nak bubuh anda kena cerita pula sanad panjang pula kat situ kan. Dia lah antara. Dan dia ni sampai dahi ni hitam.
Dia kuat ibadat lah. Orang memang kaki ibadat ni orang nama. Jadi riwayat yang cerita dia ni sampai 1000 rakaat, yang tu boleh diragui berasaskan pada perbahasan kita tadi. Gitu. Okey, dia ambil hadis bukan daripada orang lain, daripada bapa dia sendiri. Abihi ni bapa lah. Namanya Ali bin Abdullah bin Abbas. Ali lagi. Man, Ali. Dan dia ni tak ada apalah, dia ni okey, sanad dia pun tak ada masalah. Dia ni dilahirkan di Madinah. Mati dekat Syam, mati kat Syria. Dia dilahirkan pada tahun Sayyidina Ali dibunuh. Tahun tu lah Sayyidina Ali dibunuh, tahun tu lah dia dilahirkan. Jadi bila dia dilahirkan pada tahun itu, disebabkan itu bapak dia, sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, namakan dia Ali. Sebab Sayyidina Ali dibunuh tahun tu. Tu sebab namanya Ali tu. Begitu. Dan bapa dia menggelarkan dia dengan gelaran Abul Hasan. Tapi khalifah pada masa tu cukup tak suka pada dia. Dan sebutkan Umayyad ni, era Umayyad ni, masa tu dah anti dah keluarga Ali ni, melakukan tekanan pada keluarga Ali. Jadi ada khalifah pada masa tu cukup anti dengan keluarga Ali, namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan. Jadi dia tak suka keluarga Ali. Dia ada macam-macam tekanan dia nak buat pada keluarga Ali ni. Jadi bila tekanan, antara benda dia tak suka, bila digelar sebagai Abul Hasan. Dia kata tak boleh, kamu tak boleh pakai gelaran Abul Hasan. Jadi kamu kena tukar gelaran Abu Muhammad. Khalifah tukar gelaran orang kat ayat bawah. Tak ada kerja. Tapi itulah orang dulu, Syekh. Kita ni kadang-kadang duk kata khalifah dulu baik. Tak baik sebenarnya. Yang baik ni 2-3 orang je. Kita ni banyak kena tipu sebenarnya. Oh, cerita khalifah Islam dulu bagus, pemerintahan Islam. Yang bagus ni Umar bin Abdul Aziz, baguslah. Sultan Muhammad Al-Fatih, baguslah. Lepas tu yang lain tu penyamun juga. Penyamun. Ada orang nama Al-Wasik, Khalifah Al-Wasik zaman tu Wasik ni dia punya zalim tak zalim. Dia tengok orang lawan dia, ada ulama tegur dia, dia cabar balik ulama, dia panjat Kaabah, dia minum arak. Dia panjat, siapa nak bunuh aku? Bunuh. Oh, Wasik nama dia. Ada seorang ulama namanya Imam Ahmad bin Nasr, nama dia Ahmad bin Nasr, kawan baik Imam Ahmad bin Hanbal. Dia pergi kritik, tak betul tindakan kamu ni Wasik. Kritik. Dia ni cari ulama-ulama, upah bayar, kau pergi fatwakan dia ni murtad. Fatwakan murtad. Dia bayar. Ada ulama kena bayar ni, bukan zaman sekarang. Dulu berlambat. Sekarang lagi berlambat lah. Sekarang lagi ramai kan. Jadi keluar fatwa berasaskan apa yang dibayar. Jadi ada ulama fatwa murtad. Oh, dia undang-undang murtad zaman tu bunuh. Tangkap atas fatwa tadi, bunuh. Pancung kepala Imam Ahmad bin Nasr nama dia. Pancung kepala. Lepas tu dia ambil kertas, dia tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kertas tu ikat kat telinga mayat. Fatwa arak. Nak cerita dia tu hebat, dia nak tunjuk orang, aku ni hebat. Betul orang kata khalifah dulu baik. Mana baik? Penyamun saja. Betul orang kata tak ada baik dulu. Hak baik 2-3 orang. Umar bin Abdul Aziz baik. Itu kita tak nafikan kan. Tapi yang ada bukan baik pun. Adalah 2-3 orang yang okey, gitu je lah. Masalah kita ni khalifah dulu baik. Baik apa? Tak ada baik kan? Kita ni kan Najib jahat. Tak ada dulu lagi jahat daripada Najib. Dulu bunuh orang, Syekh. Kalau bunuh orang sampai pancung kepala, ambil bismillah, gantung kat telinga mayat, itu lebih teruk pada jual agama. Letup Letup zaman tu tak ada letup lagi kan. Tapi anda nak gambarkan khalifah Islam dulu ni yang tak baik tu ramai sebenarnya kena ingat situ gitu. Okey, ni seorang Ali dapat tekanan daripada khalifah pada masa tu. Dan dia ni ambil hadis daripada bapa dia sendirilah. Maksudnya atuk kepada orang yang pertama tadi, Muhammad. Siapa dia? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas kita kenal. Sebab Nabi kita kenal tu kan. Dia dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum hijrah. Dan dia meninggal tahun 68 Hijriah. Ibn Abbas radhiyallahu an. Jadi cerita hadis ni, bittu lailatan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku tidur satu malam di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidur di sisi Nabi. Cuma timbul persoalan, tidur di sisi Nabi dekat rumah bini yang mana? Nabi kan bini ramai. Betul Jadi dia kata tidur rumah di sisi Nabi. Kalau kita buka dalam Sahih Al-Bukhari,
dia sebut tidur dekat rumah Maimunah binti Al-Haris. Maimunah tu isteri Nabi SAW yang merupakan mak saudara kepada Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ni, bapa dia Al-Abbas bin Muttalib lah. Mak dia ataupun isteri Abbas tu namanya Lubabah, nama dia Lubabah. Lubabah ni gelaran lain orang panggil Ummul Fadal. Ummul Fadal. Siapa dia Ummul Fadal? Lubabah lah. Ummul Fadal ni adalah orang yang sambut kelahiran Sayyidina Husin. Sayyidina Husin kan, cucu Nabi SAW kan, dilahirkan, yang sambut tu Mak Bidan lah, mak dia lah, Ummul Fadal orang panggil. Tapi nama betul dia Lubabah, nama dia. Jadi Lubabah tu dia ada adik. Lubabah ni dia ada adik. Satu namanya Al-Usama, nama dia, adik dia Al-Usama. Yang bawah lagi Maimunah, isteri Nabi SAW. Maksudnya Ibn Abbas dengan Maimunah ni adalah mak saudara. Betul Jadi dalam hadis ni kata Ibn Abbas, bitu inna Nabi, aku tidur bersama dengan Nabi SAW dekat rumah Maimunah, mak saudara dia lah. Jadi tak pelik lah tidur mak saudara kan. Tapi kita kena ingat masa ni dia kecil lagi. Kerana sebut dia ni dilahirkan 3 tahun sebelum hijrah. Nabi wafat 11 hijrah. Maksudnya masa Nabi wafat umur dia berapa? 14 hijrah. Okey, kejadian ni berlaku, maksudnya umur dia mungkin dalam 12 tahun, mungkin 13 tahun, betul tak? Maksudnya dia tidur dengan Nabi SAW itu dekat rumah Maimunah, masa tu dia masih kecil. Faham Kita buka dalam Sahih Al-Bukhari, cara tidur tu macam mana? Cerita dalam hadis. Satu bantal panjang, Nabi kat sini, Maimunah kat sini, dia tengah-tengah. Itu dalam Sahih Bukhari. Tu cerita lah. Dan dia ni tidur dekat rumah Nabi, dekat rumah Maimunah tu bukan sekali, banyak kali. Banyak kali. Nanti kita akan jumpa satu cerita yang dia ni tengok Nabi Muhammad SAW bangun sembahyang tahajud, yang dia pun ikut belah kiri, lepas tu Nabi syarat belah kanan. Kita cerita hari tu. Itu salah satu kejadian dia tidur rumah Maimunah. Yang ni kejadian yang lain yang kita baca ni. 2 kejadian dia tidur dekat rumah Nabi SAW. Faham tu nak cerita detail tu. Okey. Jadi dia tidur dekat rumah Nabi, rumah Maimunah di sisi Nabi SAW. Falamma istayqadha min manamihi, apabila Nabi Muhammad bangun daripada tidur bangun ata tahurahu, Nabi datang tempat Nabi nak bersuci. Nampak dalam cerita beza dengan cerita Aisyah tadi. Aisyah tadi sedia tempat tidur kan, sediakan air wuduk dan juga kayu sugi di tempat tidur, betul Tapi bila cerita kat rumah Maimunah, Nabi pergi ke tempat nak bersuci. Maksudnya apa? Rumah Aisyah sediakan alat untuk nak bersuci, tapi rumah Maimunah tidak disediakan. Nabi pergi ke tempat itu. Kalau kita buka Sahih Al-Bukhari, disebut ada satu alat yang tergantung, yang mana dalam tu ada air. Nabi bila nak bersuci, Nabi akan buka, dia akan menitik air, Nabi pun berwuduk. Itu adalah Sahih Bukhari. Nampak tak? Semua anak cerita ni anak bubuh dalam nota anak tu. Yang anak tulis itulah nota, bukan nota untuk kita baca, nota untuk rujukan. Ni balik baca balik. Anak buat mari dah semua sanad matan semua ada dalam tu. Tengok kat situ lah. Jadi nak cerita je, rupa-rupanya isteri Nabi standby untuk Nabi bersuci ni tak sama rupanya antara rumah nombor 1 dengan rumah nombor 2. Apa kita rupanya Aisyah ni memang dia cana suami dia. Sampai nak tidur standby semua. Maimunah ni agak longgar sikit. Dia letak setempat kat situ semua. Jadi Nabi bangun pergi. Macam tu je lah. Faham boleh nampak macam mana suasana Nabi dengan isteri-isteri tu kan. Nak cerita detail ni biar kita nampak gambaran tu, perbezaan komunikasi Nabi dengan Aisyah, komunikasi Nabi dengan Maimunah. Faham Okey, Nabi ni datang tahur fa akhadha siwakahu, Nabi pun ambil kayu sugi. Maksudnya kayu sugi Nabi dekat rumah Maimunah, bukan dekat tempat dia tidur. Faham macam kita tandas lah kot, tembak belah air pergi ambil lah kan. Tu Maimunah. Kita fikir apa latar dia macam tu. Maimunah ni orang kaya sebenarnya. Nak compare dengan Aisyah, orang lebih berharta. Faham dia lebih, kalau Hafsah lagi berharta. Sebab tu dia ada tandas khusus. Kan kita dah baca sebelum ni kan, Abdullah bin Umar nampak Nabi qada hajat, ingat cerita itu? Macam ada tempat khusus kan.
Walhal selalunya kita cerita Nabi ni nak qada hajat pergi ke jauh. Kenapa? Sebab Hafsah itu, isteri Nabi nama Hafsah, anak pada Sayyidina Umar, dia lebih agak berharta sebenarnya banding isteri lain. Faham kita nak tahu latar kena tengok semualah. Cek betul latar cerita tu. Masalah kita ni satu hadis terus goreng. Orang Anas semak hadis ni 6 jam satu hadis nak cek 6 jam nak cari jalan cerita semua tu, buat mari semua. Kan itu. Okey, dia pergi kat situ, fastaka Nabi bersugi. Summa tala hadhil ayah, kemudian baginda Nabi membaca ayat ini. Apa dia? Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Surah Ali Imran ayat 190. Rupa-rupanya Nabi Muhammad bangun tidur baca Quran dulu. Kita bangun tidur baca mesej dulu. Kan? Bangun tidur baca Facebook dulu. Gitu kan. Nabi bangun baca Quran dulu. Yang dalam ayat, dalam hadis kata hatta qaraba an yakhtima surah, hampir habis. Tapi ada au khatamah atau riwayat kedua kata memang sampai habis. Maksudnya ayat 190 sampai habis ayat. Sampai habis surah Al-Imran. Nabi baca Quran. Bila kita semak dalam banyak riwayat, memang Nabi secara konsisten baca ayat ini sahaja. Ayat 190 sampai habis surah Al-Imran tiap-tiap kali bangun tidur. Nabi sallam. Orang selalu ajar sebelum tidur baca Quran. Kita tak pernah ajar bangun tidur baca Quran. Padahal Nabi Muhammad secara konsisten baca Quran bila bangun tidur, dan dia baca surah ni je, ayat ni. Ayat 190 surah Al-Imran sampai akhir surah Al-Imran. Ini dibuat oleh Nabi. Bapak Din tak tinggal. Rosik Bukamarudin tiap hari. Masya-Allah, alhamdulillah. Allah sebut anak kitab. Cikgu Rudin kan. Betul Nabi Muhammad buat. Kalau tengok dalam notana tu, anak dua mari riwayat hatta ketika bermusafir. Nabi bermusafir, Nabi tidur, Nabi bangun, Nabi baca. Nabi baca. Hatta dalam bermusafir. Maksudnya ada satu ibadat yang kita tak tahu, hari ni kita boleh tahu, baca Quran apabila kita bangun daripada tidur. Dan menarik dalam cerita ni, Nabi belum berwuduk lagi. Belum berwuduk ni. Summatala hadil ayat baca ayat Quran, inna fi khalqis sama sampai habis kan. Summa tawaddu'a, kemudian baru berwuduk. Ambil kau. Di sinilah menjadi dalil berwuduk, membaca Quran tidak disyaratkan berwuduk. Kan? Wah. Dan kita dah bahas dah panjang lebar itu. Hadis yang ke-18, ingat balik. Hadis yang ke-18 hari itu kita dah cerita apa hukum orang berjunub baca Quran, apa hukum orang tidak berwuduk baca Quran. Ingat tak? Boleh kita lepas. Takkan ulang balik kot. Tak boleh ustaz, ngaji lupa. Kan? Ada cerita panjang lebar pendalilan. Kalau lupa, buka balik nota yang anda dah bagi, syarah. Anda bagi dah semua nota-nota tu kan. Cuba tengok balik hadis yang ke-18. Jadi summa tawadda'a, kemudian Nabi berwuduk. Maksudnya baca Quran dulu baru berwuduk. Bangun tidur baca Quran, lepas tu wuduk. Fa'ata musallahu, Nabi pun datang di tempat sembahyang. Nampak dekat rumah Maimunah ada tempat sembahyang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rumah Aisyah? Tilam. Mai tu tilam. Tak mesti. Lah tilam cara Nabi lah, tilam kita tebal. Nabi Muhammad kat rumah Aisyah tidur, apa sembahyang, kat tempat tidur tu lah. Kan kita baca cerita Nabi Muhammad tengah sembahyang, kaki Aisyah terhalang. Betul tak? Lepas tu bila Nabi tolak sujud, Nabi tolak kaki kan. Maksudnya di situ Nabi tidur, dekat situ Nabi sembahyang kat rumah Aisyah. Tapi bila kita baca rumah Maimunah, ada tempat khusus. Nampak tak? Nampak tak konteks tu? Dua konteks berbeza. Maimunah, satu lagi adalah Aisyah radhiyallahu anha. Kita nampak tu, boleh bayang zaman Nabi macam mana tu kan. Sembahyang kat situ. Okey. Fa shalla rak'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam solat 2 rakaat. Nabi solat 2 rakaat. Kalau kita buka dalam riwayat Imam Muslim, hadis ni ada Imam Muslim Dia ada sambungan. Nabi Muhammad panjangkan 2 rakaat itu dengan qiyam, rokok dan sujud. Sujud lama, rokok lama, qiyam pun lama. Inilah sembahyang ada kualiti. Kalau 1000 rakaat satu malam, tak ada ni. Kan? Apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang 2 rakaat, dalam riwayat lain kata panjang. Okey. Lepas sembahyang 2 rakaat, summa raja'a ila firashihi. Dia pergi kat katil balik.
Kan? Fanama ma sya Allah. Tidur pula. Nabi bangun tahajud, tidur tu. Kita tahajud sampai subuh. Lepas tu masalah kita ni pula pagi-pagi pasal Quran. Wah. Mengganggu orang tidur lepas tahajud tu. Zikir tu. Karena nanti kita akan jumpa hadis, nanti kita akan bahas akan datang lah. Nabi Muhammad SAW semayang tahajud, lepas tu masuk subuh, qabliyah subuh, tidur. Lepas qabliyah tidur, bukan sebelum qabliyah. Lepas qabliyah tidur. Bila tidur, bila datang Rasulullah nak semayang, Nabi bangun pergi semayang. Maksudnya antara qabliyah dengan semayang subuh ada tidur situ. Kita pesan Quran tau. Kita pesan Quran, bukankah kita nak mengganggu orang tidur? Yalah ustaz, tak apalah kita ganggu dia tidur. Orang tu kadang tak bangun. Tak, kita cerita ni bukan orang biasa ni. Kita cerita orang tahajud tidur tu. Kan? Itulah Nabi SAW. Nampak Kita tengok hadis ni Nabi Muhammad dia pergi ke tempat tidur, dia tidur balik. Summa istayqadha, bangun pula sekali lagi. Satu malam dia tidur, dia bangun. Dia tidur, dia bangun sembahyang tahajud 2 rakaat, tidur, lepas tu bangun pula, fa fa'ala misla zalik, sekali lagi wuduk, sembahyang. Baik kau. 2 rakaat pula. Summa raja'ah, habis 2 rakaat, tidur pula. Fanama, tidur Summa istayqadha fa fa'ala misla zalik, bangun pula kali ketiga. 2 rakaat pula. Kemudian tidur. Summa bangun pula, buat. Maksudnya berapa kali? 4 kali. 4 kali berapa rakaat? 8 rakaat. Solat malam Nabi 8 rakaat. Faham fa fa'ala misla zalik kullu dhalik. Kata Ibn Abbas, dia kata apa? Semua itu yastaku, Nabi bangun bersugi. Wa yusalli rak'ataini, solat 2 rakaat. Summa autara, kemudian dia berwitir. Last sekali tu masa 2 rakaat tidur, 2 rakaat tidur, 2 rakaat tidur, 2 rakaat tidur. Lepas rakaat yang ke-8 itu, lepas tu Nabi buat witir. Faham Dalam matan yang lain, dalam riwayat Imam Muslim disebut wa autara bisalasin, 3 rakaat. Jadi kita dah nampak tadi semai witir 5 rakaat, yang ni witir dengan 3 rakaat. Faham Boleh faham? Nampak latar cerita hadis ni? Cuma sedikit adalah sikit khilaf berkenaan dengan sanad matan ni. Itu dia qala Abu Daud rawahu Ibnu Fudail. Dia kata kat sini an Husain qala fatawassaka wa tawaddaa, Nabi bersugi dan berwuduk, wa huwa yaqul, sambil-sambil dia membaca Quran. Yang tadi baca Quran dulu baru berwuduk kan? Baca Quran baru berwuduk. Yang ni Nabi SAW bersugi, berwuduk, sambil-sambil bersugi tu baca Quran. Sambil-sambil berwuduk tu baca Quran. Bersugi baca Quran macam mana? Faham Jadi ada 2 riwayat gitu. Tapi secara dasarnya memang ada ulama mengatakan kalau kita tidak berwuduk nak baca Quran boleh. Bahkan ada pandangan ulama mengatakan kalau kita berjunub nak baca Quran pun boleh. Kalau ikut fatwa daripada Imam Malik, dia kata kalau kita berjunub ke orang perempuan haid ke, nak baca Quran yang dibaca mesti kadar ayat sedikit. Banyak tak boleh. Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah boleh. Banyak mana pun bedal je lah. Imam Syafi'i tak boleh. Imam Syafi'i orang berjunub tidak boleh baca Quran. Nampak perbezaan pandangan ulama gitu. Okey. Beberapa pengajaran kita ambil sikit lah, lebih sikit. Beberapa pengajaran daripada hadis yang kita baca ni adalah tidur suami isteri dengan kehadiran mahram. Ibnu Abbas tidur dekat rumah Nabi, dekat rumah Maimunah. Boleh ke? Boleh. Tetapi kita kena faham konteks hadis. Masa ni umur Abdullah bin Abbas budak lagi. Tidur sebantal tu tak apalah, budak-budak. Hari ni tua-tua mari duduk tidur, kau biar betul. Kita fahamlah latar hadis ni. Yang kedua, baca Quran selepas pada bersugi. Baca Quran lepas tu bersugi. Tu cerita hadis ni. Kemudian Nabi baca Quran sebelum berwuduk. Tadi kita dah cerita kan, baca Quran sebelum berwuduk. Maksudnya masa baca Quran tu tidak ada wuduk tu. Kita dah cerita hadis tu. Dan perbahasan fiqh kita dah bahas sebelum ni lah. Lepas tu pengajaran lain, baca Quran sejurus bangun tidur. Tadi kita dah sebut. Cuma menariknya, dalam kupasan seorang ulama hadis namanya Imam Ibn Ruslan, dia kata kenapa Nabi baca ayat itu je, kenapa tak baca ayat lain?
Dia bahas, kenapa ayat tu yang Nabi suka? Nabi kan suka ayat, baru tidak baca Al-Imran 190 sampai habis. Bacalah surah Al-Baqarah ke, Al-Imran ke, ataupun ambil istilah orang Melayu, semua Yasin. Orang Melayu Yasin kan, baru tidur baca Yasin, contohlah kan. Apa kes? Imam Ruslan kata, yang pertama, ada satu cerita Aisyah radhiyallahu anha dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad beritahu kepada Aisyah, Aisyah, boleh tak engkau jauh sikit daripada aku pada malam ni? Aisyah kata, tak, aku kalau boleh tetap satu malam ni nak bersama dengan kamu, wahai Nabi SAW. Aisyah apa kata, aku nampak Nabi Muhammad bangun sembahyang malam, menangis-nangis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi aku tak tegur. Hinggalah sampai waktu pagi, bila berubah datang sebab nak malam kita nak sembahyang ni Nabi SAW kan. Jadi bila datang, bila pun nampak Nabi Muhammad menangis tu sampai janggut dia basah. Menangis kuat tu, nangis sikit-sikit ada janggut basah ni. Kita janggut basah juga, air basi. Ni basah janggut Nabi SAW ni cerita Aisyah Bila datang, bila tengok, bila pun tanya, kenapa kamu begitu teruk menangis wahai Nabi, sedangkan qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara. Allah Taala dah ampun dah semua. Memang Nabi tak buat dosa pun. Kalau buat dosa pun ampun siap andai kan. Nabi Muhammad kata, afala an akuna abdan syakura. Apakah tidak aku menjadi hamba yang bersyukur. Lalu Nabi Muhammad SAW kata, aku menghayati ayat yang kita sebut tadi, Al-Imran 190 sampai akhir. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, celakalah mereka yang membaca tetapi tidak bertafakkur pada ayat itu. Itu kata Nabi, wailun liman qara'aha walam yatafakkar fiha. Celakalah, kecelakaanlah bagi orang yang membaca ayat ini tetapi dia tidak tafakkur pada ayat itu. Ni kata Nabi Muhammad kepada Bilal bin Rabah, didengari oleh Aisyah radhiyallahu anha. Imam Nur Ruslan kata, kenapa Nabi menyebut begitu penting? Sebab kata Ibn Ruslan, ayat itu mengajar tentang tauhid. Ayat itu mengajar tentang tauhid. Kita baca balik kisah bagaimana Nabi Ibrahim AS, dia dihambat keluar daripada bapa dia kan. Di malam dia tengok bulan besar, Tuhan kot. Bila siang tenggelam matahari, takkan Tuhan boleh tenggelam. Ingat cerita tu kan? Jadi maksudnya bagaimana melihat alam boleh mendatangkan tauhid. Itulah kandungan ayat ni. Itu hikmah dia lah, mengikut kupasan Al-Imam Nur Ruslan. Okey, kat sini juga kita nampak tentang solat tahajud 2 rakaat. Rupa-rupanya celah-celah tahajud Nabi Muhammad tidur. Ada juga kes Nabi semayang sempurna, tapi bila sampai dekat ba'diyah, qabliyah, lepas daripada qabliyah subuh, Nabi tidur. Ada juga. Itu akan datang, kita akan jumpa hadis tu. Ada juga Jadi kalau kita ni lepas tahajud tidur, itu normal. Itu memang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan dalam hadis ni juga, penutup bagi semayang malam Nabi adalah witir. Jadi kalau kita ni bangun, jangan witir lagi lah. Tak, witir ni ada tiap malam tau, bukan Ramadan je. Orang Malaysia witir Ramadan je, bulan lain tak ada witir. Itu pun kes Pak Imam buat. Kalau Pak Imam tak buat, kita boleh kata tak ada. Witir ni, contohlah kalau kita bulan Ramadan tu lah contoh sembahyang sembahyang tarawih. Lepas sembahyang tarawih kita rasa nak witir, tak payah witir dulu, balik rumah dulu, tidur, nanti bangun tahajud witir, tak ada apa pun. Faham macam tu ya. Tapi kalau kita dah buat witir, contohlah kita sembahyang tarawih witir, lepas tu bangun tahajud, contoh, boleh nak tahajud? Boleh, tak ada apa pun. Tapi janganlah witir sekali lagi. Witir dah. Sebab Nabi Muhammad kata, la witrana fil lail, tidak ada 2 witir satu malam. Witir hanya 1 kali Faham berkenaan dengan witir ni, nak buat 3 rakaat 1 salam, 5 rakaat 1 salam, kita dah cerita tadi. Itulah kurang lebih pengajaran kita boleh ambil daripada perbincangan kita pada malam ni. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Okey, ada soalan pertanyaan tak? Witir ni yang afdalnya apa? Witir? Yang witir tadi tu? Kali salam ke 2-3 salam? Boleh, tak ada masalah. Kalau kita nak buat, tak semua tu dilakukan oleh Nabi. Apa-apa dilakukan oleh Nabi adalah afdal. Tu je. Kita rasa nak buat dengan 2 salam, Nabi pernah buat. Dengan 1 salam 3 rakaat, Nabi pernah buat. 5 rakaat pernah buat. Apa-apa dilakukan oleh Nabi, itu adalah afdal. Ingat situ
Okey, sikitlah soalan Haji Rahim hantar. Anda tengah live Facebook hari tu, dia hantar soalan bila anda dah tutup dah. Yang pertamanya solat subuh imam buka mushaf sebab tak hafal lah. Lepas tu dia masa dia solat tu imam tu dia buka mushaf. Boleh ke tidak ada seorang sahabat namanya Zakwan. Dia ni adalah bekas kepada hamba Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Yang dia ni selalu solat dia akan buka mushaf. Jadi di situlah menjadi dalil kalau kita solat kita nak pegang mushaf, tengok hukumnya adalah boleh. Kan? Kita solat kita nak buka handphone tengok ayat Quran, boleh Bukan tengok Facebook tak boleh. Boleh malas pula kan? Tak boleh lah kan. Kita sebut ni kalau dia buka Quran dengan handphone tu solat, boleh sebenarnya. Okey, yang keduanya masbuk rakaat kedua tak sempat dengar imam baca surah. Boleh tak kita 2 rakaat lagi tu kita baca surah? Okey, surah ni dibaca pada 2 rakaat awal. Kalau 4 rakaat Zuhur tu pertama, kedua. Yang kedua ni tidak dibaca surah, hanya Fatihah saja Okey, sekarang ni kita datang lambat, masbuk. Jadi imam mungkin bagi salam. Kita ni mungkin rakaat pertama atau rakaat kedua. Boleh ke tidak kita nak baca surah? Jawabnya boleh. Boleh. Ini cerita ni kalau kita dah jadi sembahyang seorang. Faham Ataupun kalau kita sembahyang jemaah dekat belakang, imam tu lambat lagi nak rokok, kita bacalah. Yang tu. Faham Tapi kalau imam rokok, jangan kita pula gatal-gatal nak baca. Kan? Sebab Nabi Muhammad kata wa idza raka'al imam farka'u. Bila imam rokok maka kamu kena rokok. Faham Wallahu taala a'lam. Wallahu